Hi, good afternoon. We wait for everyone to join. Wait for a while. Okay, last week I already give you all the formulas, right? Hi, good afternoon. Last week I already gave you the formulas. So now we are going to do the exercise lah. Okay, 2019, there's a 1C and also question number 5 or 6, I'm not very sure lah. Okay, came out two places. Okay. First one, berdasarkan maklumat berikut, hitungkan kos jualan bagi Amin Enterprise jika margin untung kasar adalah 20%. As I told you, margin means something related jualan. Margin means something related to jualan. So they say margin untung kasar. When they say margin untung kasar, the formula dia adalah untung kasar over jualan bersih times 100. Times 100. This is the formula. Okay. Here, they asked me to calculate the cost jualan. They asked me to calculate the cost jualan, but they didn't give me, they gave me jualan, but they didn't give me belian. Normally cost jualan formula dia adalah inventory awal tambah belian tolak inventory akhir. But the problem is I cannot use this formula because they didn't give me belian. They didn't give me belian means I cannot use this formula to calculate cost jualan. So I'm going to use this formula to calculate the cost jualan, even though the cost jualan is not there, but I can still calculate. Using this, calculate the untung kasar. Using this formula, calculate the untung kasar. Jualan tolak cost jualan, you get untung kasar. So you know the jualan, you calculate your untung kasar, then you can calculate the cost jualan already. Is that not? So now use this formula. Can you calculate how much is my untung kasar? Equal to 20%, right? I do short formula. Untung kasar over jualan times 100 equal to 20. So I don't know how much is my untung kasar, but I know how much is my jualan. My jualan is 600,000 equal to 20%. So 600,000 darab dengan 20%. My untung kasar equal to 120,000. Do you understand? Who don't understand how I get 120,000?
600,000 times with 20%, I get 120,000 lah. Ini adalah untung kasar. So daripada untung kasar ini, I need to calculate cost jualan. So jualan tolak dengan untung kasar. Jualan tolak dengan untung kasar, kita akan dapat cost jualan. So jualan saya adalah 600,000. Tolak dengan untung kasar is 120,000. 600,000 tolak 120,000, I get 480,000. 480,000. So itu adalah kita punya cost jualan. Boleh, 2 markah untuk ni. Next one, it's a full question. Maklumat berikut dipelih daripada buku perniagaan rancak niaga bagi tahun berakhir 31 Mei 2019. Jualan termasuk jualan kredit 200,000. So jualan tunai adalah 400,000 lah. Jualan tunai is 400,000, jualan kredit adalah 200,000. So total is 600,000. They gave me inventory awal. This is inventory awal 1 April 2018. 18 is awal. 31 Mei 2019 is akhir. Awal akhir belian, jumlah hasil, jumlah belanja bank, ABT, ABB tunai, pinjaman. Okay, pinjaman bank ni liability semasa ke liability bukan semasa? Can anybody tell me? Pinjaman bank ini liability semasa ke liability bukan semasa? Anyone? Semasa ke bukan semasa? Very good. Others? Okay, how to decide semasa ke bukan semasa? If you pay after 1 year, if you pay after 1 year, it's liability bukan semasa. If you pay within 1 year, it's liability semasa. So, what is the today's date? Today's date is 31st May 2019. And ini matang. What is the meaning of matang? Matang means akan dibayar balik. Matang means akan dibayar balik. Dibayar balik pada 31 Mei 2020. So it is more than 1 year or less than 1 year? More than 1 year or less than 1 year? It's ngam-ngam 1 year. If it is a ngam-ngam 1 year, it is liability semasa. Always remember this. Ngam-ngam 1 year means it's liability semasa. Okay, continue. Maklumat tambahan Pak, ini adalah untuk last year. Ini adalah untuk last year. This is this year 2019. Ini 2018 last year's answers. So last year's answer they already calculate. I already calculate lah. So anda dihendaki menghitung nisbah-nisbah berikut bagi tahun berakhir 31 Mei 2019. Jawapan tepat adalah 2.4. We need to give you 2 decimal. Okay, if they clearly say 2.4, you must calculate for 2.4. Don't give 3, don't give 1. Okay, must follow the question. Peratus untung kasar atas kos jualan. So formula dia adalah untung kasar atas kos jualan. So I go here, I write untung kasar. Untung kasar over cost jualan times 100. That's the formula. Untung kasar over cost jualan times 100. That's the answer. So now, untung kasar. Do you know how much the untung kasar? Do you know how much the untung kasar? The question didn't give me the untung kasar, but can you calculate the untung kasar? Yes, I can calculate the untung kasar. How to calculate the untung kasar? Jualan
Tolak dengan kos jualan. They didn't give me the cost jualan, but I know how to calculate the cost jualan. Inventory awal tambah dengan belian, tolak dengan inventory akhir. Boleh faham ah? So, my untung kasar will be 600,000 tolak dengan 50,000 tambah belian. Belian is 428,000 tolak inventory akhir is 47. Bahagi dengan cost jualan. Cost jualan adalah this one lah. The 50,000 plus with 42,800. Wait. 428. One more zero. Minus 47000. Do you understand? And of course, need to times 100. Need to times 100. So my answer is 600, 50,000 plus 428,000 minus 47 minus 47,000. 169. 169,000 over 431,000 times 100. So I get 3921. Faham? Siapa tak faham, please tell me. I'll explain again. Okay, next one is pulangan atas modal. Pulangan atas modal. What is the formula for pulangan atas modal? Kita ambil untung bersih over modal awal times 100. Untung bersih modal awal. Mesti kena tulis modal awal lah. Mesti kena tulis modal awal. Oh. Wait. Okay. This formula ada satu dapat satu markah. Formula akan dapat satu markah. Kalau tak ada formula, you tak dapat markah. Okay, tak ada formula, tak ada markah. And tak boleh short form. If you write short form like this, also no marks. You must write full. You must write full. Specifically, they say it in a schema. You tak boleh tulis short form. Kalau short form, tak ada markah. Formula dapat satu markah. Formula dapat satu markah. Kalau you tak... okay, I think saya tulis penuh sajalah. Saya takut nanti you pun ikut. Untung kasar over cost jualan times 100. Same thing, mesti kena no short form, no short form. Untung bersih over, kalau you tulis modal sahaja salah. Okay, kalau untung bersih bahagi modal is salah. Mesti kena modal awal times 100. You get satu markah. You akan dapat satu markah untuk formula, satu markah untuk jalan kerja dan jawapan. Okay, so untung bersih saya, I don't know the untung bersih. I need to calculate the untung bersih. But I know the untung kasar from here. I know the untung kasar from here. I can take this untung kasar. I take the untung kasar 169,000 tambah dengan hasil. Ada tak hasil dalam soalan ini? Ada. Jumlah hasil 3,000, belanja is 15,000. So tambah 3,000 tolak 15,000. Bahagi dengan modal awal. Berapakah modal awal saya? Modal awal is 480. Boleh tak? How much? 169,000
untung kasar tambah dengan 3,000 tolak dengan 15,000. I get 184,000 bahagi 480,000 times 100. Answer? Oh wait, I think my untung is wrong. 169 plus 3,000 minus 15,000. Sorry, 157. 157 divide 148,000 times 100. Answer 32.71. 32.71. Mesti kena ada peratus. Mesti kena ada peratus. Okay, this topic is quite easy if you remember the formula, but they are very particular. Mesti kena ada peratus, kalau 2 perpuluhan mesti kena 2 perpuluhan, formula dia kena tulis penuh, all this is easy, but the marking very strict. Okay, nisbah semasa. Nisbah semasa formula dia adalah aset semasa bahagi dengan liability semasa. Aset semasa bahagi dengan liability semasa. So aset semasa, which are the aset semasa? Yang mana adalah aset semasa saya? Bank is aset semasa, account belum terima is aset semasa, tunai is aset semasa. That's it lah. Dan liability semasa is ABB, pinjaman bank. Pinjaman bank is ngam-ngam 1 year. Ngam-ngam 1 year is actually liability semasa. Ngam-ngam 1 year is actually liability semasa. So saya ambil aset semasa which is 40. Wait, 90,000, 62,000, 2,000, and also inventory akhir. Sorry, I forget the inventory akhir. Inventory akhir also asset semasa. 47,000 plus with 90 and 62, 90,000, 62,000, tuna is 2,000. Bahagi dengan liability semasa. Liability semasa 48 and 80,000. 48 and 80,000. Then 47,000 plus 90, 62, 2,000. I get 201,000 over 128,000. 201,000 divide 128,000. I get 1.57. 1.57. Betul tak? 1.57. Betul ke salah? Betul ke salah? Salah. Mesti kena ada unit dia. So, peratus. Betul. Nisbah. Nisbah dia adakah peratus? No, very good. Okay, kalau dikata nisbah mesti kena ratio to 1. Tapi the ratio 1 is fixed. Ratio 1, this one is fixed. Always. Kalau nisbah mesti kena ratio kepada 1. So you write whatever answer that you get for 2 decimal, ratio to 1. Ratio to 1. Can or not? Next one. Tempo kutipan hutang. Tempo kutipan hutang is, formula dia adalah akaun belum terima over. Akaun belum terima over jualan kredit. Darab dengan 365. Darab dengan 365.
So account belum terima. How much is my account belum terima? My account belum terima is 62,000. Account belum terima is 62,000 over jualan kredit. My jualan kredit is 200,000. Times 365. I get 1 wait. 113.15. Okay, you tulis ini. You tulislah 113.15. After that, you kena bundarkan kepada 114 hari. Sebab hari yang biasanya takkan ada decimal. Hari tak boleh ada decimal. Tempo tu hari, hari tak boleh ada decimal. I'm not very sure whether they give you marks for this or this. So better you write whatever in a calculator for 2 decimal. You tulis jawapan itu, dekat bawah dia you bundarkan kepada hari. Bundarkan kepada hari yang the next day lah. The next day. If they okay, wait, actually for Aris, dia 113 hari dan sudah lebih. Kalau sudah lebih, we will round up. Tadi we don't follow the round off. It's round up, not round off. Untuk hari we will round off, not round up. Not round off. We round up. What is round up means? 0.1 satu pun is considered sudah next day. Understand now? But I checked with the senior teacher. The senior teacher say if you write 114 or 113, both also they give you correct. But the official right way is round up, which is whenever decimal sudah menjadi lebih sedikit pun sudah consider next day, next full day. Understand? Mana-mana pun you akan dapat markah, tapi you do the right way. Right way is +1 whenever there is a decimal. Round up. Okay, next one. Soalan B. So we done. Soalan B is berdasarkan jawapan 6A, tahun manakah menunjukkan pengurusan hutang rancak niaga yang lebih cekap? Okay. Here I will compare they're talking about cekap. If they're talking about the cekap, which one cekap? Daripada 4 ini, which one cekap? Daripada 4 ini, mana cekap? Yeah, that's why I say the most correct answer is 114 because hari kita kena round up. But if you write 113, you still get the full mark. But the most correct answer is 114. If you write 113 also, you will get the marks, full mark. Mereka takkan potong. Okay, come back here. Daripada 4 ini, yang mana cekap? No. You remember not? Minggu lepas kita ada bincang. Keberuntungan, kecairan, kecekapan. Keberuntungan, ini 4 ini adalah keberuntungan. 2 ini adalah kecairan, nisbah kecairan. If they talk about nisbah kecekapan, ini 3 adalah kecekapan. So berdasarkan ini, out of these four, which one is cekap? Everybody can answer me. Daripada 4 ini, yes, very good. Others, which one is cekap? You must be. That's why I explained this. You need to know which group they belongs to. So then only you can answer the question. Kecekapan adalah tempoh kutipan hutang. Very good.
And also the kadar pusing ganti, inventory, tempoh kutipan hutang, tempoh pembayaran hutang. Tiga-tiga ini pun adalah cekap. Ini semua ni adalah cekap. Tapi dekat sini daripada tiga itu kita hanya kira tempoh kutipan hutang. So we need to compare the tempoh kutipan hutang sahaja. Last year was 135 hari. 135 hari. Dan tahun ini 114 hari. Good or bad? Okay. Nisbah keberuntungan sampailah sini. Sini sampai sini. The bigger, the better. Okay, nisbah keberuntungan, nisbah kecairan dan juga kadar pusing ganti inventory. Until the kadar pusing ganti inventory, the bigger, the better. Lagi besar, lagi bagus. Tapi yang dua ini, the smaller or the faster. The smaller or the faster, the better. The smaller or the faster, the better. Cannot? Can remember this? Okay, yang semua ini adalah the bigger, the better. The bigger, the better. Yang last two hari lah, days. You remember the days. Kalau hari, the faster, the better. Or the smaller, the better. Can? So now, last year was 135 hari, tahun ini adalah 114 hari. So tahun ini baguslah, tahun ini bagus. So the question is, berdasarkan jawapan anda di 6A, tahun ini manakah menunjukkan pengurusan hutang yang lebih cekap? So you kena bagi tahu, tahun 2019 adalah lebih cekap. Tahun 2019 adalah lebih cekap. Then you get only 1 mark for this. You need to explain. Kerana tempoh kutipan hutang pada tahun 2019 lebih pendek. Lebih pendek iaitu 114 hari berbanding tahun 2018 sebanyak 135 hari. Okay, if you write like this, you get 2 marks. You'll get 2 marks for this. Yeah. Tersalah ayat itu macam mana? Salah yang macam mana? Okay, kalau ayat tertinggal tak apa sebenarnya. Okay, kena ada point dia kena ada. Okay, you just tulislah tahun 2019 dapat 1 markah. Just 2019 dah 1 markah tadi. Okay, then 2019 lebih baik daripada 2018 dapat lagi 1 markah. Okay, as long the point is there, you get the 1 mark, 2 marks lah. 1 markah untuk tahun, lagi 1 markah you kata lebih baik. Mana lebih baik, lebih cekap, lebih baik. Tahun mana dapat 1 markah. Boleh faham? Okay, andai kata in SPM, that's why I tell you accounts is one of the best subject in the world. The reason is, kalau ini salah, andai kata ini salah, ini saya dah tak tahulah saya kira apa, saya dapat 140. Saya dapat 140, salah.
if I dekat bawah tu kan saya kata tahun 2018 because 2018 adalah 135, right? Saya kata tahun 2018 is baik, adalah lebih baik kerana 2018 adalah lebih pendek daripada tahun 2019 which is under 40. Do I get the marks for this? Ini sudah salah. Berdasarkan jawapan yang salah ini saya cerita dekat bawah ni. Saya kata 2018 itu baik. Yes, you get 2 marks. Walaupun jawapan awak salah, tapi your explanation correct, you get the full mark 2 marks. You get the full mark 2 marks. That's why in accounts, walaupun you tahu jawapan itu salah, tak apa, you just buat sahaja. Sebab accounts, most of the time they give you marks for the concept. The concept betul, format betul. Okay, walaupun jawapan salah, you masih akan dapat banyak, boleh dapat A. Masih boleh dapat A dengan format, dengan konsep. So pastikan you faham the concept, you remember the format. Cukup. Jawapan salah pun tak apa sebenarnya. You still can get A. Boleh? Okay, that's it for 2019. 2019 done already. And then 2017. 2017 mereka ada main-main sikit lah. Okay, they gave you English. Can you see or not? Markup. Okay, I also surprised already why they suddenly use English word in a accounts paper, prinsip perakaunan SPM. Okay, apa itu markup? Markup adalah sebenarnya, anybody know what is markup? Yes, tokokan. Markup is actually tokokan. I don't know why they use English word in accounts paper, but tokokan. But I don't know whether you people remember or not. Dalam kelas saya, I will use English also. Dalam English, I got right. You know, I got explain. Tokokan adalah markup. I got explain. If you see my notes, I got right there. Okay. I asked you to write markup. Tokokan adalah another word is markup. Okay. So kita tengok anda dihendaki membantu Encik Chiah untuk mengukur prestasi perniagaan beliau berdasarkan maklumat berikut. They gave me all this. Another one I also don't know why they give kos pembiayaan pinjaman. Apa itu kos pembiayaan pinjaman? Itu adalah faedah. It's actually faedah. They use some bombastic word. I don't know why they use bombastic word. Kos pembiayaan is actually faedah. Faedah lah belanja, a part of belanja. Okay, and then maklumat tambahan, inventory, they gave me 5,200, they gave me 5,000. Inventory always take the lower one because we are following takap. Konsep takap. Kita akan ambil cost ataupun harga pasaran lebih rendah. Nota kredit dihantar setelah invoice jualan kerana kesilapan pengantaran barang 500. So ini adalah pulangan jualan. Dikata invoice jualan, nota kredit. Okay, nota kredit dihantar setelah invoice jualan salah. Okay, so ini adalah pulangan jualan. So I write here, pulangan jualan ataupun pulangan masuk lah. Pulangan jualan atau pulangan masuk 500. Okay, I'm done with this. And then this one later I use this 5,000. Anda dihendaki menyediakan akaun perdagangan dan untung rugi. Akaun perdagangan dan untung rugi. You know what is akaun perdagangan untung rugi? Ya? Jualan tolak kos jualan dapat answer. Tolak dengan, tambah dengan hasil. Tolak dengan belanja. Kita akan dapat untung bersih. Kita akan dapat untung bersih. Boleh? Okay, kalau boleh, saya nak buat jawapan. Of course, we need to write the tajuk. Tajuk dia adalah Encik Chiah. Encik Chiah, dan kita tulis akaun perdagangan dan untung rugi. Akaun perdagangan dan untung rugi, tarik dia, kita ikutlah tarik dia. Oh, remember, 6 bulan berakhir. First time dalam accounts SPM saya nampak perkataan ini. We need to do accounts for 6 bulan. Bukan bagi tahun bagi 6 bulan. 6 bulan berakhir 30 April 2017. Copy this. Remember this, we are doing accounts for 6 months, half a year, not a full year. Not a full year. 6 bulan berakhir. Okay, start dengan jualan. How much is my jualan? My jualan is 84.
180. Jualan kena tolak dengan pulangan jualan. Pulangan jualan adalah 500. Are you all following me? Am I too fast? Any problem, please stop me. If I'm too fast also, let me know. I will slow down. Very good. 500. If you cannot follow, please tell me. I will slow down and explain again. 84180 minus 500. 83680. Ini adalah jualan bersih. Very good. Jualan bersih ini kena tolak dengan kos jualan. Jualan bersih ini kena tolak dengan kos jualan. Kos jualan start dengan inventory awal. From where I get inventory awal? From here, 4,200. 1 November itulah inventory awal, 4,200. Inventory awal tambah dengan belian. Okay, berapakah belian saya? 5,300. 5,300. Belian ini kena tolak dengan pulangan belian, tapi dekat sini mereka gunakan pulangan keluar. I use the same terms that the question use. Pulangan keluar means sini pun pulangan keluar. Pulangan keluar adalah another name for pulangan belian. 800. 5,300 minus 800. I get, wait, ada tak angkutan masuk? Tak ada angkutan masuk. Kalau tak ada angkutan masuk, belian bersih, tulis kat sini. 5,1,500. Inventory awal 4,200 plus belian bersih 5,1,500. I get a total of 5,5,700. 5,5,700. Okay, if you want label this, can label lah if you want. One minute. Okay, 5,5,700. If you want label, can label sebagai kos barang untuk dijual. Kos barang untuk dijual ini kena tolak dengan inventory akhir. And my inventory akhir is here 5,000. Put it in a bracket. 55,700 minus 5,000. I get 50,700. 50,700 is cost jualan. And jualan is 83680 minus 50,700. I get 32980. Itu adalah saya punya untung kasar. 32980. 32980 itu adalah untung kasar. Untung kasar ini kena tambah dengan hasil. Ada tak apa-apa hasil dekat sini? Oh no, I didn't see any hasil. So tak ada hasil lah. So straight away tolak dengan belanja. Belanja yang saya nampak, the first belanja adalah belanja kendalian. Belanja kendalian is 15,320. 15,320. Right here belanja kendalian. Lepas tu kita ada kos pembiayaan pinjaman, which is faedah 5,700, but use the terms that they give you lah. Kos pembiayaan pinjaman. So total up
15320 plus 5700. 21020. Then 32980 minus 21020. I get 11960. Itu adalah saya punya untung bersih. 11960. Boleh? Okey, kalau sudah, next one kita akan buat Roman 2. Roman 2 adalah hitungkan ratio lah, hitungkan ratio. First one is kadar pusing ganti inventory. Kadar pusing ganti inventory. Apakah formula? Mesti kena tulis formula. Mesti kena tulis formula. Sebab formula akan dapat 1 markah. Okey, kadar pusing ganti inventory dia adalah kos jualan over inventory purata. Second one is markup. Markup adalah tokokan sebenarnya. Markup, formula dia adalah tokokan, right? Tokokan K depan letak di belakang. K belakang letak di depan. You remember tokokan KK. Ini apa? Untung kasar. Bahagi dengan kos jualan times 100. Times 100. Okay, C margin untung kasar. Margin untung kasar means margin untung kasar. So yang ambil untung kasar over jualan bersih. Yang mesti kena ambil jualan bersih. Jangan ambil jualan yang sebelum tolak what we call pulangan jualan. Okay, jualan bersih. Kena ambil jualan bersih. Lepas tu kita ada margin untung bersih. Margin untung bersih adalah kita ambil untung bersih over jualan bersih times 100. Last one is pulangan atas pelaburan. It's actually pulangan atas modal. Okay, pelaburan adalah sebenarnya modal. Pulangan atas pelaburan, kita ambil untung bersih over modal awal times 100. Okay, can you calculate yourself? Buat pengiraan yourself. All the maklumat you can take from here. Try yourself. Jangan tiru jawapan saya, you buat sendiri ya. You buat sendiri. After you finish, you can check your answer here. But buat sendiri.
Modal awal you ambil daripada sini ya. Modal awal ambil ke atas. Okay, faster. I give you another 1 minute. Do it yourself. Don't copy my answer. Do it yourself. Correct answer. Any problem? Do you get the same answer? Any problem? Ask me. No problem, huh? Soan? Penentuan untung rugi bagi sebuah perniagaan yang mempunyai rekod tak lengkap boleh dilakukan menggunakan kaedah perbandingan. Jelaskan kaedah tersebut. Okay, kaedah perbandingan. Ini adalah rekod tak lengkap. Ini adalah rekod tak lengkap, which is our next week topic. But since only 2 months they put here, I just put in lah. Okay, ini adalah they ask me to jelaskan. They ask me to jelaskan rekod tak lengkap. Rekod tak lengkap, kaedah perbandingan. Kaedah perbandingan ini kita akan gunakan formula. Okay. How many marks? 2 marks. So at least give 2 point lah. Okay, kita akan menggunakan kaedah perbandingan rekod tak lengkap akan menggunakan pendekatan persamaan perakaunan. Dan second one is untung bersih dikira equal to I write down lah. Untung bersih dikira dengan formula modal akhir tambah ambilan tolak modal awal tolak modal tambahan. Modal akhir tambah dengan ambilan tolak dengan modal awal tolak dengan modal tambahan, kita akan dapat untung bersih di bawah kaedah perbandingan. Rekod tak lengkap is our next week topic. Can or not? Just copy this lah. Next week I will explain in detail on the rekod tak lengkap. Okay, next one. 2014. Okay, before we continue, let me tell you this. Tengok
2010 keluar. 2012 keluar. 2014 keluar. So let me write here. 2010 ada, 2012 ada, 2014 ada. After 14, unfortunately 2016 tak keluar. So 2017 keluar. 2018 tak ada, 2019 keluar. And 2020 tak keluar. 2020 memang I know lah, I know the topics. I don't know, I don't have the paper, but I know the topics. My students got tell me the ex-students got tell me the topic. Memang tak ada topik ini. So 2021 ada chance ke tak ada chance? Adakah tak ada? Very big chance, yes. Okay, quite big chance. Okay, lagipun kan ini topik senang, right? Ini topik senang. So since we are in a pandemic, so the examiner maybe pity on you, so they give you the easy topic. So this topic is considered easy topic. So maybe will come up. Okay, ada chance will come up. Okay, 2014. Tengok 2014. Syarikat berikut diambil daripada buku perniagaan Tompok dan juga Impian Setia Trading. Lepas itu, they gave me the Tompok Trading's information here. And then Impian Setia, then they asked me to calculate Tokokan, Pratos, all this. So then after that, bandingkan. So inilah soalan B ya, soalan B. Soalan A ni next page. We do the A first, then come to B lah. Tokokan all these Pratos lah. I already typed the thing here. So kita akan buat semua ni lah. So Tokokan, for now a bit rushing. So we need to finish this question. So I use short form, but in SPM jangan guna short form. No short form in SPM So SPM tulis penuh Sekarang tapi saya guna the short form times 100. Untung kasar over cost jualan times 100. Peratus untung bersih atas jualan is untung bersih over jualan bersih times 100. Exam no short form. Pulangan atas modal is untung bersih over modal awal times 100. Nisbah semasa is asset semasa over liability semasa. Kadar pusing ganti inventory is cost jualan over inventory purata. Tempoh kutipan hutang. Tempoh kutipan hutang is kita ambil ABT over jualan kredit times 365. It's always for 1 year unless the question tell you 1 month. 1 month pin darat dengan 30 lah. Darat dengan 30. Can or not? Okay, tokokan. Tokokan is kita ambil untung kasar. But here they gave you the untung kasar. They didn't give me the untung kasar. Tapi they got tell me jualan how much, and also they're very good. They only tell me the cost jualan. So jualan tolak cost jualan, saya akan dapat untung kasar lah. Easy. Jualan tolak cost jualan, saya akan dapat untung kasar. So 200,000 minus under 60. So show here 200,000 minus 160 over cost jualan. Cost jualan dia adalah under 60. And don't forget to times 100. I get 25%. Cannot. Are you all following me? Lepas tu untung bersih over jualan bersih. Untung bersih is here. They already give me the untung bersih. Untung bersih is 34,000 over jualan bersih. Jualan bersih is jualan lah. So tak ada pulangan jualan. Jualan bersih is the jualan bersih. 200,000. Of course, need to times 100.
17%. Dan untung bersih, use the same untung bersih, 34,000 over modal awal. Modal awal, dekat sini, 425. 425,000 times 100. 34,000 divide 425,000 times 100. 8%. Any problem? Any question? Are you all following me? And aset semasa, ada banyak aset semasa. Inventory akhir is my aset semasa. Account belum terima, tunai, insurance prabayar, all these assets semasa. And liability semasa is overdraft bank and also account belum bayar. Pinjaman, pinjaman liability semasa ke liability bukan semasa? Pinjaman liability semasa ke liability bukan semasa? Hari ini tarikh saya 30 Jun 2014 dan dia akan bayar pada 1 April 2015. More than 1 year or less than 1 year? Don't kena trap with the 2014 and 2015. Is it more than 12 months or less than 12 months? More than 12 months or less than 12 months? It's less. Give me 1 minute. One minute. Give me 1 minute. Yeah, it's less than 1 year. Less than 1 year means liability semasa juga. So aset semasa, jumlahkan aset semasa 28 plus 49135 plus 750 plus 600. Itulah aset semasa over my liability semasa is 2095 plus 20411 and 6,000. So jawapan dia berapa? Seven 8485 over 28506. .75 ratio 1. 2.75 ratio 1. Next one. Kadar pusing ganti inventory cost jualan. Cost jualan I take from here also can. 160,000 over inventory awal tambah inventory akhir divide 2. Inventory awal 3628. 3628 over 2. So 36,000 plus 28,000 divide 2, I get 32,000. Under 60,000 divide 32,000, I get 5. If you just write 5 is wrong. Mesti kena
5 kali. Mesti kena ada kali. 5 kali. Lepas tu tempoh kutipan hutang is ABT 49315. 49315 over jualan kredit. The question say here, semua urus niaga belian dengan jualan secara kredit. So semua ini adalah jualan kredit. 200,000 times dengan 365. 49315 divide 200,000 times 365. I get 89.99. So I can round off menjadi 90 lah. 90 hari. 90 hari. Any question? Okay, then soalan B. Bandingkan prestasi. Bandingkan prestasi kena tulis the jawapan dekat sini lah. Okay, this one I just copy first. Untuk tompo, untuk impian. Impian just copy from here. 30, 20, 10, 31, 8 kali, 60 hari. And for tompo, if we take our answer, 25, 17, 8, 2.75 ratio 1, 5 kali 90 hari. Then you need to explain. Okay, for this question, for this explanation here, I'll use a short form. If I use I adalah this company, T adalah this company. In my explanation, I is impian, T is tompo. Okay, say impian lebih tinggi bermakna harga jualan yang lebih tinggi. Ditokohkan means harga jualan dia lah. Peratus jualan, peratus untung kasar, untung bersih atas jualan adalah siapa besar? Impian lebih tinggi. Pulangan atas modal, impian lebih tinggi. Nisbah semasa, nisbah semasa siapa lebih bagus? Impian also. Impian don't say lebih tinggi lah. Don't say lebih tinggi. Impian mempunyai kemampuan lebih untuk bayar hutang semasa. Impian mempunyai kemampuan lebih untuk membayar hutang semasa. And kadar pusing ganti inventory, impian lebih cekap mengurus inventory. Tempoh kutipan hutang lagi cepat lagi bagus. Impian lebih singkat. Impian lebih singkat. Everything also impian good lah.
Okay, C. Berdasarkan perbandingan prestasi B, perniagaan manakah sesuai dipilih untuk membuat pelaburan? Tak payah cerita. Confirm? Impian. Then you give example lah. Impian ini lebih baik. This one you need to talk about. It's okay lah. Just write the answer. Impian kerana pulangan atas modal yang lebih tinggi. Okay, if you want one more line, you can like iaitu how many peratus dalam impian, how many peratus dalam another company. You just explain that lah, 8% dan 10%. Okay, next one. Okay, for 2012, I just give you the answer, you do it yourself. 2012, I will just write the answer. You do it yourself. Wait on. Give me 1 minute, I find the answer. I write the answer here. 64, 60, 50, 48, 38.84, 35.75, 1.02 ratio 1, 1.5 ratio 1. Can you copy this answer? You calculate yourself. Any problem, you can WhatsApp me. If you didn't get this answer or any problem, you can WhatsApp me later whenever you do this. Okay, now next one, B. Nyatakan perniagaan manakah menawarkan pelaburan yang terbaik. Kalau we are talking about pelaburan means, you tengok pulangan atas modal lah. So pulangan atas modal, mana bagus? The bigger the better. So Tira is better lah. Tira is the better. So you can write Tira Trading menawarkan pelaburan terbaik. You must give the reason. Kerana they give you how many marks? 2 marks. So 1 point enough lah. If you got 2 points, good enough. Pulangan atas modal adalah lebih tinggi, iaitu 38.84% berbanding Mega. Mega Enterprise cuma ataupun hanyalah 35.75% sahaja. Kan? Okay, see? Perniagaan manakah mempunyai kedudukan kewangan yang stabil pada jangka masa pendek? Jangka masa pendek means they're talking about nisbah semasa. Jangka masa pendek means they're talking about nisbah semasa. Siapa? Mega Enterprise. Mega Enterprise. So you write here. Mega Enterprise mempunyai
kedudukan keuangan yang stabil. Stabil jangka pendek lah. Jangka panjang we wouldn't know because we didn't calculate. We can only calculate for jangka pendek saja. Kerana Mega Enterprise mempunyai kemampuan membayar hutang semasa ataupun hutang jangka pendek, hutang semasa atau hutang jangka pendek yang lebih baik berbanding Sira Trading. If you want continue one more point, can lah. Iaitu, you can stop here, you'll get full mark. But if you want to continue also can. Iaitu kemampuan 1.51 ratio 1 berbanding Sira Trading yang hanya 1.02 ratio 1 sahaja. You get 3 marks actually, but maximum is 2 marks. Can we do the last one? Last one, I give you the answer. You do it yourself also lah. Okay, next question. Next question is a 2010. Swasana is 30%. This one is 28%. Just copy the answer. Later you do it yourself. Kalau ada masalah, you can WhatsApp me. 37, 32, 2.50 ratio 1, 1.50 ratio 1, 3.4 kali, 4.2 kali. 4.2 kali. Okay, B itu macam biasa sajalah, macam biasa saja, which was better. Okay, I think that's it. We are done with this chapter. The last 2 questions, I give you the answer, but I want you to discuss do yourself. Any problem, you can WhatsApp me. Any problem, you can WhatsApp me. Okay, I think that's it for today. Next week kita akan pergi ke chapter 2 form 5. This one is chapter 1 form 5. Next week kita akan pergi ke rekod tak lengkap. Rekod tak lengkap. Any problem, you can ask me. No problem, can leave. Thank you. Thank you. Any problem, can ask me. No problem, can leave. Thank you. Thank you. Bye.